Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bermula pada hari ini insya-Allah kita akan belajar kitab Matan Al-Ajrumiyah secara online, dan insya-Allah saya akan buat video ini dalam beberapa siri, dan insya-Allah kita akan ringkaskan dan insya-Allah saya akan sampaikan huraian kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan huraian yang paling mudah insya-Allah. Jadi muslimin muslimat, para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, telah berkata musannif yakni pengarang kitab Matan Al-Ajrumiyah rahimahullahu ta'ala, anwa'ul kalami, jenis-jenis kalam. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal-ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Okey, baik. Dia kata al-kalam, kalam adalah lafaz yang tersusun. Al-lafzul murakkab, lafaz yang tersusun. Apa itu kalam? Dia kata kalam itu ialah lafaz yang tersusun. Maksudnya kalam di sini dengan makna kalam di sisi ulama nahwu, kalam indan nuhah di sisi ulama nahwu. Adapun kalam di sisi bahasa, bukan takrif ni ya. Kalam pada bahasa dia masuk belaka, sama ada lafaz ke bukan lafaz ke, tersusun ke tak tersusun ke, dia masuk belaka, asalkan boleh difahami. Tetapi kalam indan nuhah, kalam di sisi ulama nahwu ialah lafaz, dia mesti sebutan, maknanya sesuatu yang mengeluarkan suara, yang mengandungi huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim sampailah ya. Mana kalam yang kita tuturkan tadi dia bersuara dan mengandungi beberapa huruf hijaiyah. Kemudian al-murakkabu, yang kedua kalam tu apa dia? Yang pertama lafaz, yang kedua al-murakkab, dia mestilah tersusun. Apa maksud tersusun tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tersusun maknanya kalam itu mestilah terdiri sekurang-kurangnya dua patah, dua kalimah ke atas. Maknanya satu kalimah, satu patah perkataan tidak boleh dipanggil kalam. Muhammadun tak boleh panggil kalam, rajulun tak boleh. Okey. Tetapi kalau digabungkan Muhammadun qaimun, dua patah perkataan, maka jadilah kalam. Dan murakkab di sini tuan-tuan, maknanya dia sekurang-kurangnya dua patah perkataan. Lebih tak apalah, tiga patah, empat patah tak apalah. Sama ada susunan dia tu dalam bentuk jumlah ismiyah, isim di depan,
ataupun susunan dalam bentuk jumlah fi'liyah, fi'il di depan. InsyaAllah ni akan kita bahaskan dalam bab dia nanti insyaAllah. Yang ketiga al-mufidu. Al-mufidu, yang ketiga al-mufidu maknanya yang memberi faedah, ataupun bahasa mudahnya yang mudah, yang boleh difahami. Apa maksud mufid? Maknanya kalam kita tu kalau kita bercakap orang faham, tak tergantung, dan orang tak tertanya apa benda tu, walaupun dia 2 patah ataupun 3 patah perkataan. Tetapi kalau pendengar tertanya-tanya apa dia tu, maka tak boleh dipanggil kalam. Contohnya iza apa dia? Iza jaa Muhammadun, contoh, apabila datang Muhammad. Setakat tu berhenti. 3 patah tu iza 1 patah, jaa 2, Muhammadun 3. Tetapi ayat ni tergantung. Tak tahu dia nak khabar apa, dia nak maksudkan apa tu. Maka bila begitu, dia tidak mufid, tidak difahami, tak memberi faedah. Maka di sisi ulama nahwu dia juga tidak boleh dipanggil kalam. Dan yang keempat, bil wad'i. Bil wad'i di sini maksudnya bil wad'il arabi, dengan penggunaan orang Arab, ataupun kalam tersebut mestilah dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggeris orang tak panggil kalam, bahasa Melayu tak panggil kalam, bahasa Turki, bahasa Perancis. Jadi kalam yang dimaksudkan di sisi ulama nahwu mestilah kalam dalam bahasa Arab. Okey, baik. Jadi menepati 4 perkara tadi, maka layaklah sesuatu itu dipanggil kalam. Okey. Wa aqsamuhu salasatun, dan bahagiannya ada 3. Maksudnya wa aqsamuhu, aqsamul kalami, bahagian kalam ada 3. Yang pertama ismun, kata nama. Yang kedua wa fi'lun, kata kerja. Dan yang ketiga wa harfun ja'a li ma'na, haraf. Ya, setengah orang terjemah haraf ni kata sendi. Tapi bagi saya kita tak perlu terikatlah dengan bahasa Melayu, ya, sebab kadang-kadang penggunaan kata sendi dalam bahasa Melayu tak sama dengan haraf yang dibicarakan dalam bahasa Arab. Jadi kita kekalkan dengan sebutan haraf. Jadi ada isim, kata nama, ada fi'il, dan selain daripada isim dan fi'il tu dia mesti haraf. Jadi 3 tu ya. Kalau tak isim, fi'il. Kalau tak fi'il, mesti haraf. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Al-Quran, baca hadis Nabi ke apakah, tuan-tuan akan jumpa 3 benda ni je. Tak isim, fi'il, tak fi'il, haraf. Okey, baik. Jadi kita nak kenal apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu haraf. Falismu yu'rafu bil khafdi, maka isim dikenali, yu'rafu dikenal akan dia, dikenal akan dia, akan isim, bil khafdi, dengan khafat. Nanti kita tak perlu terjemah lagi khafat, kita akan tunggu, nanti kita jumpa nanti. Okey, biasanya khafat ni dia datang dengan baris bawah, nah. Okey, contohnya jaa Muhammadun ilal masjid, ataupun zahaba Muhammadun ilal masjidi. Jadi masjidi itu khafat, ya, baris bawah. Wat tanwin, nak kenal isim, kita jumpa kalimah yang bertanwin, mesti isim. Ni tengok ni, ya, yang kita baca tadi kan, ni salasatun, dia bertanwin kan, isim dia tu. Ismun sendiri pun bertanwin, fi'lun, kalimah fi'lun pun isim, harfun pun isim. Pasal apa? Sebab di hujung dia ni ada tanwin.
ada baris dua ya. Okey, baik. Yang ketiga, wa dukhulil alifi wal lami. Ay yu'rafu bi dukhulil alifi wal lam. Dikenali dengan masuk alif dan lam. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa di pangkal kalimah ada alif lam, maka tak syak lagi bahawa kalimah tersebut adalah kalimah kata nama ataupun isim. Contoh ni, al-kalamu, kan alif lam depan dia tu, al-lafzu ya, al-murakkabu, semua ni isim ya, al-mufidu, al-wad'i, ada al tu, maka semua tu kita panggil isim. Sebab al itu alamat bagi isim, tanda bagi isim. Okay. Wa hurufil khafdi, ay dukhuli hurufil khafdi, masuknya huruf khafat, huruf jar ya, huruf khafat yakni huruf jar. Jadi kalau masuk huruf jar, maka kalimah selepas huruf jar adalah isim. Apa dia huruf jar? Iaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Dan huruf jar juga adalah huruful qasam. Okey, baik. Jadi kalau tuan-tuan jumpa mana-mana ayat yang ada min, selepas min mesti huruf jar. Ra'aitu ataupun ji'tu minal masjidi. Jadi min, saya datang dari masjid. Jadi kalimah min masuk ni, maka kalimah al-masjidi adalah isim. Okey, baik. Ila ya, masuk ila, masuk an ataupun ala, ilal masjidi. An Ibni Abbas. Jadi Ibni Abbas tu isim ya. Ala, okey, kalimah ala, okey, di atas ya. Fi, pada ataupun dalam. Rubba, kadang-kadang. Okey, ba, dengan. Bismillah, dengan nama Allah. Okey, kaf, okey, seperti. Okey, lam, untuk ataupun bagi. Okey, dan huruf qasam adalah huruf yang digunakan untuk melafazkan sumpah. Apa dia huruf qasam? 3, iaitu yang pertama waw, wallahi, ba, billahi, ta, tallahi. Maka kalimah selepas waw yakni Allah, selepas ba Allah, selepas ta yakni Allah, kalimah Allah itu adalah isim. Okey, jadi tuan-tuan tak payahlah kita nak kenal isim. Jadi ingat, sebab tu mata jurmiyah ni orang pondok dia hafal ya, wajib kena hafal. Pasal apa? Sebab bila kita hafal matan al-jurmiyah, maknanya asas bahasa Arab tu ada dalam kepala kita dan mudah lagi untuk kita belajar dan kita faham, insya-Allah. Okey, baik. Jadi tengok kepada kalimah yang kita belajar ni, cuba tengok nah. Okey, al-mufidu bil wad'i. Tengok. Di sini kita jumpa kalimah ba ya, bil wad'i. Maksudnya bil wad'i, kalimah al-wad'i ni mesti kalimah isim sebab masuk ba sebelum dia. Kan huruf ja ni antaranya ba, min, ila, an, ala, fi, rubba, ba. Okey, tengok lagi. Ja'a li makna, maka kalimah makna ni isim sebab sebelum dia ada lam, li ya, lam. Okey, baik. Kemudian falismu yu'rafu bil khafdi. Jadi kalimah khafdi apa dia? Kalimah khafdi mestilah isim sebab sebelum dia boleh masuk huruf ba. Okey, baik. Okey, itulah tuan-tuan sekalian. Okey, seterusnya kita masuk kepada fi'il, yakni mengenali alamat ataupun tanda-tanda fi'il ya. Okey,
Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa saufa wa ta'it ta'nis sakinati. Dan fi'il dikenal akan dia, akan fi'il tadi biqad, dengan menerima qad. Kita tengok qad qamat as-salatu. Bila kita qamat, kita baca qad qamatis salah, qad qamatis salah. Jadi ini dia panggil ini huruf qad ya, sesungguhnya. Jadi bila qad masuk, maka kalimah ni, kalimah qamat ni confirm dia adalah fi'il ya, confirm dia adalah fi'il. Sebab dia masuk qad sebelumnya. Jadi qad tak masuk pada isimnya. Bila jumpa qad, mesti bahawa dia tu adalah fi'il. Okey, baik. Yang kedua, cuba tengok yang kedua, sin. Okey, sin. Kalla saya'lamun. Tengok contoh ya, kalla saya'lamun. Okey, kalla saya'lamun. Surah apa ni? Kalla saya'lamun. Okey. Jadi tuan-tuan akan tengok di sini ada sin ya. Sin. Okey. Jadi sin ni dia masuk kepada kalimah ya'lamun. Maka kalimah ya'lamun ini adalah kalimah fi'il ya. Kalimah fi'il. Okey. Kalla saya'lamun. Jadi ya'lamun fi'il. Kenapa kita kata fi'il? Sebab dia masuk sin di depan dia. Okey, baik. Seterusnya yang ke alamat yang ketiga. Okey, cuba tuan-tuan tengok lagi. Masuk apa? Qad, sin, saufa. Kalla saufa ta'lamun. Kita pernah jumpa ayat ni ya. Kalla saufa ta'lamun ya. Saufa. Kalla saufa ta'lamun. Ataupun saufa yura. Kita akan jumpa dalam Quran. Okey. Jadi bila jumpa kalimah saufa, okey, lepas kalimah saufa mesti fi'il. Jadi kalimah ta'lamun adalah fi'il. Okey. Jelas. Okey. Wa ta'it ta'nis sakinah, dan masuk ta'nis yang mati. Kita ambil contoh yang sama. Contoh bagi kalimah qad qamatis salah tadi, tuan-tuan. Okey. Jadi kalimah qamat ini kita katakan dia sebagai fi'il. Sebab apa? Sebab yang pertama masuk qad. Selain daripada qad, ta di hujung dia ni juga adalah tanda bahawa dia tu fi'il. Okey, itu. Asal dia qama. Qama makna berdiri. Bila kita bila kita convert dia kepada muannas dengan dhammah ya, jadi qamat. Jadi qamat. Maka kalimah qamat ini adalah fi'il. Okey. Okey, baik. Banyak lagi alamat dia ya. Cuma kitab Al-Jurmiyah ni dia sebut sebahagian besar, dan ada hal lagi-lagi tu dia akan sebut dalam syarah Jurmiyah lah. Mungkin kita akan belajar nanti Tuhfatus Saniyah dan sebagainya. Okey, baik. Yang seterusnya, okey, yang seterusnya wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan haraf ialah ma la, perkara ma tu balik pada haraf lah. La yasluhu, yang tidak patut ataupun tak boleh, ma'ahu bersamanya, dalilul ismi, oleh dalil isim.
Maknanya tak boleh masuk dalil isim ke atasnya, ataupun tak boleh masuk alamat isim. Dalil dengan makna alamatnya. Wala dalilul fi'li, dan tidak boleh ataupun tak layak, tak patut ke atasnya dalil fi'il. Maknanya alamat fi'il kita sebut dah lah, qad, sin, saufa, tak ta'nis. Alamat isim sebut dah ni, khafa, tanwin, masuk alif lam, semua sekali ni sampai kepada huruf qasam ni. Jadi tuan-tuan, itu alamat isim. Jadi selain daripada tu, okey, maknanya yang tak boleh masuk alamat isim, yang tak boleh masuk alamat fi'il, maka itulah yang dipanggil haraf. Okey, baik. Okey, jadi untuk hari ini setakat tu dulu pengenalan kepada apa dia, kalam, jenis-jenis kalam, iaitu hari ini kita belajar, insya-Allah kita boleh kenal apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu haraf, serta kita mengetahui beberapa alamat berkaitan dengan tiga perkara tersebut. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam siri yang kedua akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.